Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat bersama-sama lagi. Okay. Semoga murid sekalian berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, Alhamdulillah. Okay, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bidang fiqah. Okay, tajuk yang pertama dalam bidang fiqah iaitu unit yang ke-14. Okey, itu pelajaran yang ke-14. Okey, tajuknya solat berjamaah pengikat hati. Okey. Okey, bila kita baca tajuk ini, okey, ustaz rasa semua tahu apakah yang dimaksud dengan solat berjamaah. Dan ustaz rasa semua insya-Allah murid ustaz pernah solat secara berjamaah. Cuma kali ini kita akan belajar secara lebih mendalam berkaitan dengan solat berjamaah. Okey. Okey, kita teruskan dengan maksud dan hukum solat berjamaah. Kita tengok Okey, dari sudut bahasa. Okey, ingat bila maksud dari sudut bahasa maksudnya secara umum. Maksud berjamaah secara umum. Okey, apa dia? Berasal daripada perkataan jamaah yang bermaksud berkumpul. Itu secara umumnya. Okey, maksud berjamaah. Yang betul-betul maksudnya adalah dari sudut istilah. Okey, apakah dari sudut istilah? Solat jemaah ini, solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, itu dari sudut istilah. Okey, apakah hukumnya? Bagi individu, bila sebut individu maksudnya seorang perseorangan lah. Okey, bagi individu maksudnya hukumnya sunat muakkad. Bagi berkomuniti masyarakat, okey, komuniti masyarakat secara ramai ialah fardu kifayah. Okey. Terus kita lihat pada dalil solat berjamaah. Okey. Okey, dalil solat berjamaah. Okey, berdasarkan dalam Al-Quran. Okey, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua. Iaitu secara berjamaah. Bersama-sama dengan orang yang rukuk. Okey. Okey, menurut Imam Al-Qurtubi. Okey, Imam Qurtubi kata apa? Maksud rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk ialah solatlah kamu secara berjamaah. Itu maksudnya. Okey, maksudnya kita sembahyang secara berjamaah. Okey, kita tengok dulu spektrum ilmu ni. Okey. Buraidah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Bashiril masyaina fi zulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Abu Daud dan Tirmizi. Okey, yang bermaksud berikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan ketika di masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Oh, tu cantik tu maksud dia. Okey. Okey, ini adalah dalil solat secara berjamaah. Okey. Kita tengok Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bisab'in wa ashrina darajah. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud, solat berjamaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihannya 27 darjat. Okey. Ini dalil dari sudut hadis. Okey. Okey, syarat menjadi imam. Okey, imam tu siapa? Okey, sembahyang berjemaah orang yang depan-depan tu. Yang depan. Okey, itu adalah imam. Okey, siapa nak jadi imam? Ada syarat-syaratnya. Kita tengok apa syarat untuk menjadi imam. Yang pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, imam mestilah lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan pula
hanyalah boleh jika semua makmum perempuan. Ingat syarat yang kedua, imam lelaki, okey, semua makmum lelaki ke perempuan ke, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk makmum dia perempuan, imam mestilah perempuan. Okey. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, makmum okey, meyakini sahnya solat imam. Okey, yakin sahnya solat imam. Itu syarat yang ketiga. 3 syarat untuk kita menjadi imam. Okey. Seterusnya, ciri-ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Okey. Apabila terdapat 2 orang atau lebih ahli jamaah, okey, yang mencukupi syarat imam. Okey. Maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti yang berikut. Maksudnya bila ramai, maksud ayat kat sini, bila ramai, kita tengok siapakah yang lebih afdal ataupun selayaknya menjadi imam. Okey. Apakah keutamaan dia? Kita tengok dekat sini. Okey. Yang pertama apa dia? Sekiranya dia adalah seorang pemimpin. Okey. Kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Macam kita pergi masjid, mungkin ada kan imam pemerintah kan? Okey, yang diiktirafkan oleh kata apa? Jabatan Agama Islam Negeri. Okey, itu maksudnya imam yang dilantik oleh pemerintah. Kalau pemimpin ni siapa-siapa jadi pemimpin lah. Okey, yang datang dia yang selayaknya menjadi imam sebenarnya. Okey, yang ketiga, tuan rumah. Okey, kalau sembahyang berjemaah di rumah, orang yang berkelayakan adalah tuan rumah tu sendiri. Okey. Yang keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Sekiranya ada ramai-ramai, siapa golongan mereka yang paling alim ataupun paling kurang yang paling berpengetahuan. Okey. Yang kelima, lebih fasih bacaan Al-Quran. Okey, siapa yang baca lebih fasih. Fasih ni bacaan dia lancar. Okey, jelas. Okey. Okey, yang keenam, lebih wara' dan soleh. Okey, okey ini tahulah kan. Yang ketujuh, lebih baik akhlaknya. Okey, yang ke-8, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya. Yang ke-9, lebih merdu suaranya. 10, telah berkahwin. 11, lebih tua. Ini adalah keutamaan. Okey, sekiranya kita berada dalam golongan yang ramai, kelompok yang ramai bila nak sembahyang berjemaah, kita nak lantik seorang imam tersebut, kita rujuk kat sini. Siapa yang lebih afdal menjadi imam berdasarkan makmum ataupun berdasarkan orang yang berada ketika itu. Okey. Okey. Okey, kalau tengok gambar-gambar kat sini, ini adalah susun atur sebenarnya cara solat berjamaah. Imam seorang, okey, di belakangnya ada makmum lelaki dan di belakang makmum lagi adalah makmum perempuan. Okey, kita tengok spektrum ilmu. Sebaik-baik solat berjamaah ialah mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Okey, takbiratul ihram tu apa? Yang Allahu Akbar yang mula-mula tu. Okey, Allahu Akbar. Okey, itulah takbiratul ihram. Okey, antara kelebihan mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam selama 40 hari secara berjamaah mendapat jaminan keselamatan daripada api neraka dan keselamatan daripada sifat nifaq. Okey. Mafhum hadis riwayat Tirmizi. Okey, kat sini kita tengok dah ciri-ciri keutamaan. Tengok ingatlah kat sini kan. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok pula. Okey, tengok gambar kat sini. Kedudukan imam dan makmum. Okey, tengok yang pertama. Okey, sekiranya makmum seorang, imam seorang. Jadi kedudukannya kalau makmum lelaki, okey, makmum berada di depan, imam sebelah kanan. Kanan imam. Okey, kalau kedua-dua lelaki. Tapi kalau perempuan pula terbalik. Okey. Dia terbalik. Perempuan dia makmum berada di sebelah kiri. Okey, imam dan seorang makmum yang sama jantina. Okey, ini cara dia lah. Okey. Okay. Yang kedua, okey, sekumpulan makmum lelaki sahaja. Okey, kalau lelaki sahaja, okey, seorang dan di tengah-tengah. Okey, nama dia seimbang di antara makmum kedudukan dengan kedudukan imam. Yang ketiga, imam perempuan dan
dua makmum perempuan. Okey, imam dia ada di tengah-tengah. Okey, makmum perempuan dia ada sebelah sebelah kanan dan makmum di sebelah kiri. Sekiranya ada dua orang makmum sahaja. Okey. Okey, yang keempat, imam dan makmum berbeza jantina. Okey, imam kat depan, makmum berkebal sama macam lelakilah. Okey, sebab lelaki tidak ada, sebab itu dia berada betul-betul belakang imam. Tetapi kalau lelaki ada seorang sahaja, maka perempuan pun akan berada di belakang lagi. Okey, kita tengok lagi. Kelima, imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Okey, ni kedudukan dia. Dia just ke depan sikit sahaja. Okey, itu cara dia. Okey. Dan yang keenam, sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Okey, sama seperti yang lelaki, cuma perempuan berada di belakang lelaki. Okey, boleh kan? Okey, seterusnya yang ketujuh. Seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Okey, kalau lelaki ada seorang, dia mesti berada di sebelah kanan imam. Okey, dekat aja. Okey, tapi perempuan akan berada di belakang seperti biasa. Okey, yang ke-8. Sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Ni macam biasalah. Okey, kita tengok di masjid ataupun di surau-surau. Okey, yang lebih daripada seorang. Okey, boleh faham kan? Ada 8 gaya solat untuk berjamaah. Okey, berdasarkan kuantiti yang ada ketika itu. Okey, boleh faham kan murid sekalian? Okey, kita tengok pula syarat solat berjemaah. Ada syarat. Nak solat jemaah ni ada syarat dia. Okey, dekat sini dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 syarat berjamaah. Okey, kita tengok apakah syarat yang pertama. Okey, makmum berniat mengikut imam. Itu syarat yang pertama. Makmum tu dia mesti berniat mengikut imam. Okey. Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Syarat dia kita mesti tahu pergerakan imam. Okey, waktu rukuk buat bila, waktu sujud bila, kita kena tahu. Yang kedua, syarat yang ketiga, kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Kena nampak tu. Dia mesti belakang sikit. Ni imam kan? Ni makmum dia. Okey, mesti belakang sikit. Ni sekiranya ada seorang-seorang lah. Seorang imam, seorang makmum. Okey kan? Okey, yang keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam. Okey, selepas sempurna pergerakan imam. Okey, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li. Fi'li apa maksudnya? Maksudnya apa yang imam lakukan, makmum akan ikut. Okey, contohnya imam rukuk, makmum pun kena rukuk. Sehinggalah sempurnanya solat tersebut. Okey, dan last sekali, okey, jarak antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter ataupun 300 hasta. Maksudnya saf yang terakhir dalam masjid, lepas tu dia terputus sikit kan. Dalam cara dia tidak boleh melebihi 150 meter. Lebih pada jarak 50 meter daripada saf yang terakhir dengan yang kat luar tu, maka yang dimaksudkan sebagai jemaah tersebut terputus. Okey, itu syarat solat berjemaah. Okey, kita tengoklah makmum muafiq dan makmum masbuk. Okey, apa yang dimaksud dengan makmum? Bila makmum ni orang yang ikut imam. Okey, muafiq dan makmum masbuk. Okey, kita tengok makmum muafiq dulu. Okey, yang pertama ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah. Okey, dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okey, first saja dia bersama-sama dengan imam. Okey, awal. Okey, yang kedua, makmum muafiq hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. Itu maksudnya muafiq. Maksudnya dia ikut imam daripada awal hinggalah terakhir. Maksudnya dia baca, sempat membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama sebelum rukuk. Okey sempat baca bersama-sama. Itu disebut sebagai makmum muwafiq. Maksudnya sempurna ikut imam. Okey, boleh faham kan? Muwafiq maksudnya sempurna ikut imam. Sempat baca Fatihah hinggalah dia bagi salam hingga terakhir. Itu muwafiq. Okey, yang kedua, kita tengok apakah dimaksudkan makmum masbuk. Okey, yang pertama,
makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okey, yang pertama sekali makmum tersebut bila datang, kan imam baca Allahu Akbar, baca-baca Fatihah semua. Okey, dah habis dia nak rukuk. Bila rukuk, kita baru datang, makmum baru datang. Bila makmum baru datang, maksudnya makmum tersebut tak sempat membaca Fatihah bersama-sama imam. Itu maksudnya rakaat yang pertama. Ini dianggap sebagai rakaat pertama, tak sempat nak membaca. Yang kedua, jika sempat rukuk dan takmakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Okey. Jika sempat rukuk, okey, dia maksudnya datang saya imam tengah rukuk, makmum dengan bismillah, Allahu akbar, bismillah, terus rukuk, maka secara dan tamakninah dengan sempurna, okey, dengan betul, bersama-sama dengan imam, dia anggap sebagai rakaat tersebut diterima. Okey. Yang ketiga, makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Okey, kalau dia tertinggal mungkin masuk makmum tu masuk pada rakaat yang kedua ataupun rakaat ketiga. Okey, apabila imam dah bagi salam, okey, makmum tersebut perlu tambah rakaat, okey, berdasarkan bilangan solat pada masa itu yang tidak mencukupi, yang tak cukup. Okey, sebagai contoh macam mana? Okey, sembahyang asar, katalah sembahyang asar. Okey, makmum datang masa tersebut, imam dah rakaat duduk tahiyat awal. Jadi makmum akan masuk dia akan mula masuk pada tahiyat, okey, pada rakaat yang ketiga. Dia akan sempurna bersama imam 2 rakaat, yang 3 dan rakaat yang keempat. Bermaksud dia perlu, okey, 2 rakaat lagi untuk solat asar. Maka habis saja imam bagi salam, okey, makmum tersebut kena tambah 2 rakaat lagi. Itu dimaksud dengan makmum masbuk. Okey? Dia faham kan? Senang cerita secara kesimpulan, muafiq bermaksud sempurna solat bersama-sama dengan imam. Masbuk maksudnya tak sempurna. Okey, maksudnya dia kena tambah rakaat. Okey? Untuk menyempurnakan solat. Okey. Boleh kan? Ini contohnya. Okey, sekarang ni contohlah gambar ini makmum tengah sujud. Okey, dua makmum ini sempurna. Ini adalah makmum muafiq sebab dia sempat diikut imam dah awal. Tetapi dia ni baru datang. Bila baru datang disebut sebagai masbuk. Maka dia kena tambah rakaat yang tak cukup. Okey kan? Okey, spektrum ilmu. Makmum tidak boleh tertinggal teks rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud. Jika tertinggal, makmum perlu terus mengikut pergerakan imam dan menggantikan rakaat tersebut selepas imam memberi salam. Okey, boleh faham kan? Makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Okey. Terusnya. Okey, kita tengok kaifiat solat bagi makmum yang masbuk. Apakah kaifiat? Okey. Yang pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama-sama imam. Kita sebut masbuk. Masbuk ni maksudnya apa? Masbuk maksudnya yang tertinggal. Kenapa imam dah sembahyang kita boleh masuk lagi? Okey, antaranya itu yang pertama, tidak tergesa-gesa. Jadi kita boleh pahala jemaah dapat tak? Kita dapat juga pahala jemaah. Okey. Sebab tu ada kelebihan masbuk. Okey. Pertama, tidak tergesa-gesa mendapat rakaat bersama imam. Yang kedua, berdiri tegak, berniat takbiratul ihram dan tamakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Okey. Yang ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam. Sebaliknya, berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Okey, dan yang keempat, dapat menyempurnakan segala rukun solat sehingga salam. Okey, itu antara kaifiat solat bagi makmum masbuk. Kita tengok pula hikmah solat berjamaah. Apakah hikmah solat berjamaah? Solat secara berjamaah, okey, dapat apa? Yang pertama, melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan imam. Okey, itu yang pertama. Ya.
Apa imam buat, makmum ikut. Okey. Itu melatih kita berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin. Siapa pemimpin? Imam tadilah. Okey. Kalau ikutkan. Yang kedua, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Kita tengok kan waktu sembahyang jemaah. Okey. Mana kita ada sembahyang berjemaah masa berterabur. Dia masih cantik dalam saf elok-elok. Betul kan? Yang ketiga, melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti kerana mengikut kafiat solat berjemaah yang betul. Yang keempat, ganjaran pahala dan kelebihan 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Oh, besar tu. Okey. Yang kelima, menjadi tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjamaah. Menyeimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan kita. Bila semayang berjamaah ni kan kita apat-apat kan. Bila apat-apat, siapa yang cas banyak cas negatif tersebut, cas positif yang banyak cas positif dia akan pergi, dia akan lompat. Itu dan subjek sains. Sains ada. Dah terbukti, memang dah terbukti. Cuma sekarang ni waktu PKP kita sembahyang secara kan. Bukan kerana apa, sebab sekarang ni sebab ada virus. Sebab tu tak boleh. Okey. Kan? Kita tengok spektrum ilmu. Adab solat berjamaah. Okey. Pakai pakaian yang bersih dan tidak berbau. Pakai tidak berbau tu bau apa? Berbau busuk. Okey. Pakai pakaian yang tidak bercorak. Nak sembahyang tersebut yang pakai corak-corak sangat, yang pakai tulis-tulis. Nanti orang sembahyang tak khusyuk. Orang sembahyang, orang belakang sembahyang kita duk tengok je baju kita kan. Itu maksudnya. Yang ketiga, penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu. Siapa yang dapat. Sebenarnya sembahyang berjemaah ni, saf yang paling hadapan, bagi lelaki, saf yang paling hadapan adalah yang lebih afdal. Terutama yang berada belakang imam. Kita kena berebut-rebut. Seterusnya, rapatkan dan luruskan saf. Yang keenam, bertenang dan tidur, berkeluh kesah ketika solat. Dan bertenang dan tidak berkeluh kesah. Maksudnya bila kita sembahyang saja keadaan kita akan tenang, kita tak akan rasa gelisah. Ketika solat. Itu. Itu antara hikmah solat secara berjemaah. Settle. Ini adalah aktiviti yang perlu kamu buat. Jadi kamu boleh baca dekat sini. Dan insyaAllah kalau kita bersama-sama secara face to face, maka kita akan boleh buat aktiviti tersebut. Setakat itu dulu. Kelas kita. Pengajaran kita berkaitan dengan solat berjamaah. Tajuk yang pertama bidang fiqh. Sekiranya tidak faham apa-apa ataupun ada persoalan, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah. Itu sahaja daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.